Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita pada kali ini. Kita akan bincang sejarah tingkatan 4, bab 3, konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. 3.7 Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun. Perjuangan rakyat menentang pendudukan Jepun, di mana terdapat Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air, penentangan MPAJA, kerjasama MPAJA dan Force 136, kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA, Force 136, penentangan individu, serta gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah. Kita tengok Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Melayu, di mana batalion kedua Regimen Askar Melayu bersama-sama dengan pasukan tentera British terlibat menentang pendaratan tentera Jepun di Kelantan. Semangat juang dalam pertempuran di Singapura disifatkan oleh Lieutenant General A.E. Percival, iaitu Panglima Pemerintah Tentera British di Tanah Melayu, sebagai contoh keteguhan dan ketahanan yang menjadi suatu tradisi yang masyhur dan inspirasi kepada generasi akan datang. Semangat keberanian dan kepewiraan askar wajar dikenang dan memberikan iktibar tentang kepentingan sikap sedia berkorban untuk tanah air. Ini merupakan gambar-gambar anggota Regimen Askar Melayu gigih menjalani latihan. Selain itu, gambar ini juga menunjukkan anggota Regimen Askar Melayu membuat pemeriksaan peralatan, bekalan dan dokumen yang ditangkap dalam serbuan di kem hutan pengganas komunis. Regimen Askar Melayu, Benteng Pertahanan Tanah Air, ini merupakan tokoh-tokoh yang berjuang mempertahankan tanah air. Lieutenant Adnan Saidi, pertempuran sengit yang menjulang nama Regimen Askar Melayu merupakan pertempuran di Bukit Candu, Singapura. Keberanian askar Melayu ditampilkan. Ini pula gambar Lieutenant Ibrahim, di mana hampir 2,000 orang tentera bersekutu yang tertangkap di kawasan pantai Johor diselamatkan. Beliau dianugerahi pingat Military Cross. Ini pula Korporal Yaakob Bidin dianugerahi pingat Military Medal atas semangat keberaniannya dalam pertempuran di Pasir Panjang. Penentangan MPAJA, iaitu untuk mengelakkan diseksa dan dibunuh, sebahagian orang Cina mencari perlindungan di bawah Parti Komunis Malaya PKM. Malayan People Anti-Japanese Army ataupun MPAJA ditubuhkan selepas PKM bersetuju mewujudkan pasukan sukarela yang dilatih oleh British, merupakan gerakan anti-Jepun yang terbesar di Tanah Melayu. Seramai 165 orang anggota PKM diberikan latihan di sekolah latihan khas di Singapura. Mereka menjalankan kerja sabotaj dan perang gerila terhadap Jepun, dihantar ke Tanah Melayu untuk membentuk pasukan gerila, menjadi asas pembentukan 8 Regimen MPAJA. Penentangan MPAJA, peta ini menunjukkan lokasi 8 Regimen MPAJA yang beroperasi di Tanah Melayu. Ini merupakan ibu pejabat MPAJA, dan yang lain adalah Regimen MPAJA. Ini pula merupakan anggota-anggota dalam MPAJA. Seterusnya kita tengok kerjasama MPAJA dan Force 136, di mana perjanjian kerjasama antara MPAJA dan Force 136 yang mewakili tentera British untuk melawan tentera Jepun diadakan pada bulan Disember 1943. Memperoleh bantuan senjata, ubat-ubatan, kewangan dan latihan ketenteraan daripada tentera British. Seterusnya kita tengok kerjasama Parti Kuomintang dan MPAJA, di mana Overseas Chinese Anti-Japanese Army OCAJA ditubuhkan oleh gerila Cina yang dikuasai oleh nasionalis daripada Parti Kuomintang KMT di utara Tanah Melayu, dikenali sebagai Tentera Bintang 1. Force 136
SEAC ditubuhkan oleh British yang berpusat di Colombo, Sri Lanka, membentuk unit khas yang dikenali sebagai Force 136 pada tahun 1943, menghantar anggota Force 136 yang dilatih di India dan Sri Lanka ke Tanah Melayu melalui kapal selam atau diturunkan melalui payung terjun dari kapal terbang, bertujuan mendapatkan sokongan orang Melayu. Menubuhkan pasukan gerila anti-Jepun. Antara anggota terawal Force 136 Tanah Melayu termasuklah Major Tengku Mahmud Muhyiddin, Lieutenant Tengku Yusof Tengku Yaakob, Kapten Ibrahim Ismail, Lieutenant Tengku Osman Tengku Muhammad Jiwa. Tengku Mahmud Muhyiddin di mana telah memimpin pasukan Melayu Force 136 menerima jolokan Harimau Malaya kerana mengelolakan siaran radio dari India yang diberikan nama Suara Harimau Malaya, menyuruh orang Melayu supaya menentang tentera Jepun dan tali parutnya. Yuk Mahidin Muhammad Sharif pula merupakan pemimpin Wataniah Pahang, memohon perkenan Sultan Pahang, Sultan Abu Bakar sebagai pemerintah kehormat, mengetuai operasi sekitar Kuala Lipis dan Daub sehingga bahagian tengah Temerloh. Pada Disember 1944, Force 136 Ulu Perak iaitu Askar Melayu Setia, anggota Force 136 berjaya mendarat di Hulu Perak. Askar Melayu sedia ditubuhkan di bawah bantuan pegawai daerah Gerik, Kapten Muhammad Saleh Haji Sulaiman. Januari 1945 di mana Force 136 Pahang, Wataniah Pahang, anggota Force 136 berjaya mendarat di Rauk Pahang. Gerila Wataniah Pahang ditubuhkan dengan bantuan penolong pegawai daerah Rauk, Yuk Mahidin. Februari 1945 di mana Force 136 Kedah Gerila Melayu Kedah, anggota Force 136 berjaya mendarat di Kampung Kuala Janin, Kedah. Gerila Melayu Kedah dibentuk dengan bantuan pegawai daerah Kedah dan Tunku Abdul Rahman. Force 136 dan Pertubuhan Gerila Melayu bekerjasama untuk menentang Jepun dengan menjalankan aktiviti rahsia di Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mengumpulkan maklumat, melakukan sabotaj, menyebarkan propaganda, membuat persiapan untuk British melancarkan Operasi Zipper. Operasi Zipper iaitu merupakan serangan secara besar-besaran menawan Tanah Melayu semula pada tahun 1945. Penentangan individu di mana Graham Singh menggunakan cara menyebarkan risalah dan propaganda dengan menggunakan nama samaran Lion of Malaya. Risalah penentangan diedarkan secara teratur dan berkesan untuk memberitahu penduduk tentang fakta sebenar perang dan pendudukan tentera Jepun. Beliau berjaya menyamar sebagai wartawan untuk menghadiri sidang akhbar tentera Jepun dan mendalangi sabotaj terhadap landasan kereta api yang menjejaskan pengangkutan tentera Jepun. Beliau berjaya melarikan diri ke rumah setelah ditangkap oleh Kempitai. Masih lagi penentangan individu di mana Sibil Medan Delhi, lebih dikenali sebagai Sibil Kartigasu, jururawat yang terkenal dengan keberanian dan kecekalan membantu mangsa perang dan gerila anti-Jepun di Perak. Sibil dan suaminya Dr. Abdon memberikan bantuan ubat-ubatan dan perkhidmatan perubatan kepada gerila anti-Jepun semasa pendudukan Jepun. Berkongsi maklumat yang diperoleh daripada siaran radio British dengan gerila anti-Jepun. Sibil dan suaminya ditangkap oleh tentera Jepun apabila rahsia terbongkar. Suaminya mati akibat penyiksaan oleh tentera Jepun semasa berada di dalam tahanan. Setelah tentera Jepun menjerah kalah, Sibil dibebaskan dan diterbangkan ke Britain untuk menerima rawatan perubatan. Sibil Kartigasu dianugerahi pingat King George oleh Raja George. Gerakan anti-Jepun di Sarawak dan Sabah iaitu Operasi Semut, di mana siri operasi peninjauan yang dilakukan oleh unit khas Z Australia sebagai sebahagian daripada kempen tentera bersekutu menentang Jepun di Sarawak dilaksanakan oleh Jabatan Peninjauan Perkhidmatan Australia, mengumpulkan risikan dan melatih orang tempatan melancarkan perang gerila melawan Jepun. Anggota SRD mendarat di kawasan tengah dan timur Laut Sarawak pada bulan Mei 1945, mengatur penentangan terhadap tentera Jepun, membuat persediaan bagi pendaratan pasukan bersekutu.
terdiri daripada tentera Australia, British dan New Zealand. Gerila semut merupakan rekrut tempatan yang terdiri daripada orang Kayan, Kenyah, Kelabit dan Murut dan disertai oleh orang Iban dari Rajang kemudiannya. Kepakaran mereka penting dalam usaha merancang taktikal perang gerila. Sebagai penduduk tempatan, mereka mengetahui selok-belok bumi Sarawak. Kita tengok kawasan operasi semut, Semut 1 di mana sekitar lembah Bario sehingga ke Belaid dan Terusan. Semut 2, sekitar lembangan Sungai Baram, Tutung, Marudi dan Brunei. Semut 3, seluruh lembangan Sungai Rajang. Semut 4, Bintulu dan Mukah. Pemberontakan Jaya Sultan juga dikenali sebagai pemberontakan Double Tin. Penentangan terhadap pemberontakan tentera Jepun di Sabah yang diketuai oleh Albert Hawke. Penentangan gerila Kinabalu pada bulan Oktober 1943 melancarkan serangan terhadap pejabat pentadbiran Balai Polis Kemudahan Tentera Diraja Jepun. Telah membunuh tentera Jepun di Jaya Sultan, Kota Belud, Menggatal dan Tuaran. Serangan balas dilancarkan oleh tentera Jepun dengan pantas dan kejam, di mana perkampungan di pesisiran pantai diserang dan dibom. Beratus-ratus orang disoal siasat dan diseksa sehingga mati dalam usaha mencari pemimpin dan anggota pemberontak. Pada bulan Disember 1943, Albert menyerah diri demi menamatkan serangan balas tentera Jepun terhadap orang awam. Beliau dihukum bunuh di Petagas bersama-sama dengan 175 orang lain, manakala 171 orang lagi dipenjara di Labuan. Selain itu, terdapat pasukan gerila anti-Jepun yang dipimpin oleh Datuk Mustafa Datuk Harun. Sekian, terima kasih. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda semua.